Al-Fatihah untuk diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para jemaah kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati disemulakan yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal. Yang saya mulakan Tuan Pengerusi Surau Nurus Salam. Yang saya mulakan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ada tak? Tak ada. Yang saya mulakan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk dapat hadir ke Riyadhul Jinan, iaitu taman-taman syurga, setelah lamanya berkampung. Yang di bandar ada yang lama bercuti, sampai macam-macam peristiwa, macam-macam panggilan telefon kita dapat. Ada yang ngamuk tak dapat masuk, ada yang terajang tabung, ada tak dapat masuk, ada yang terajang pagar. Jadi macam-macam panggilan telefon. Ada orang tanya solat Jumaat, dia solat berjamaah, dia tak dapat masuk, lalu pintu pagar dikunci. Ada sembahyang dekat luar pagar, bentang sejadah. Adakah sah? Kalau kita tanya orang, ada orang kata sah, ada orang kata tidak sah. Kita jawab bergantung kepada tempat itu. Kalau mana di masjid lain majoriti sah sembahyang kat luar pagar, di surau lain majoriti sah. Tapi kalau di Nurus Salam, di tempat ini, sembahyang kat luar pagar tak sah. Pasal apa? Ada special sikit ke sini. Pasal apa? Tuan-tuan ukur, tuan-tuan yang besar pagar tuan-tuan lebih daripada imam. Kalau mana dia sembahyang kat luar pagar tak sah. Lebih daripada sembahyang seorang sah lah. Kalau sembahyang berjamaah tak dikira. Pasal apa? Dia lebih daripada imam. Berbalik kepada pagar-pagar yang lain, contohnya pagar di kawasan belakang lah daripada imam. Pintu pagar itu walaupun dikunci, walaupun dimangga, hanyalah bersifat sementara. Dia dimangga, dikunci, akan datang dia boleh dibuka. Maka walaupun dia dikunci, maka dia sembahyang di luar pagar, dan syaratnya menghadap kiblat, dan dia belakang lagi daripada kawasan kita. Contohnya pagar kat belakang sana, maka dia sembahyang menghadap kiblat. Dia sembahyang kat luar walaupun dikunci, berjamaah sah. 300 hasta. Nak dikira daripada mana? Pintu keluar masjid, pintu keluar surau. 300 hasta. Jadi diukur. Kalau mana pagar tu kat belakang walaupun dikunci, syaratnya ialah bersifat kunci sementara. Bukan ada tempat jenis pagar tu dah di lock terus. Sampai bila-bila tak buka, 20 tahun lagi baru buka. Ada tempat. Sini ada berapa pagar? Ada tak pagar yang terus dikunci, tak buka-buka terus? Kalau mana ada pagar yang terus dikunci, yang dah di lock, memang tak pernah buka, dah diisytihar pagar itu tak digunakan, maka kalau dia solat kat luar tu tak sah dia punya berjamaah. Tapi kalau mana pagar itu hanya bersifat sementara, maka boleh. Tadi pagi saya kuliah subuh,
Sampai-sampai orang dah rakaat pertama tu, itu pagar dah dikunci ke, macam mana nak masuk, tak boleh ni. Patutnya diberitahu lah, lalu ada, rupanya ada laluan rahsia kat belakang. Pintu pagar kat depan tu dah dikunci, memang tak boleh masuk. Tapi kalau solat kat luar tu sah juga. Syaratnya mesti menghadap kiblat. Kerana apa kat sini kita katakan tak boleh? Kerana pagarnya lebih daripada imam. Betullah pentingnya ni pintu. Adapun kalau pagar itu dekat belakang pagar, ni kawasan pagar, tapi dia solat lebih daripada pagar, dekat kawasan tembok itu, tembok batu. Ini pintu pagar masuk. Contoh pagar menghadap sini, dia sembahyang menghadap sana, kita punya kiblat sana. Lalu dia sembahyang lebih daripada pagar, dia sembahyang kat sebelah tembok. Kalau dia nak masuk pagar, dia kena mengundur, maka macam tu tak boleh. Syaratnya mesti kalau dia nak masuk dalam pagar tak perlu mengundur. Itu dia punya kaedah dia. Jadi kalau mana nak solat kalau pagar, tuan-tuan nampak ada orang solat, melainkan kat situ ada pagar, dia sembahyang kat depan tu, dekat kawasan tembok, dekat depan ada pagar lagi, maka boleh lah. Syaratnya kalau ada satu pagar saja, boleh tuan-tuan. Jadi kalau orang yang solat kat luar pagar tu, jangan terhukum sah tak sah. Tengok dulu dia adakah dia boleh masuk dekat dalam tanpa mengundur. Kalau kat belakang tak ada masalah lah. Kalau pagar kat belakang, syaratnya mesti menghadap kiblat. Itu dia punya kaedah. Solat dekat luar pagar. Tapi sekarang alhamdulillah dah boleh masuk. Tapi tak ramai juga kan. Mula-mula dulu macam semua nak sembahyang, ada yang siap menawarkan diri nak jadi SJK kan, sebab nak solat. Tapi alhamdulillah sekarang dah boleh dah boleh ramai, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, lama nak kuliah 4 bulan 4 bulan lama bercuti kan, sampai mata pun dah rabun tengok TV kat rumah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya kira tajuk pada malam ini kita pergi kepada tajuk kunut. Kunut seperti kita maklum, biasa kita solat fardu subuh lah. Adapun ketika darurat juga disunatkan kepada kita untuk kunut nazilah yang seperti diajarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kunut nazilah, adapun bukan wajib, sunat. Jadi walaupun tuan-tuan nak solat sunat duha ke, solat zuhur ke, solat asar ke, maka boleh juga nak baca kunut nazilah. Kunut, kunut semua orang tahu. Sekiranya imam atau munfarid terlupa kunut dan terus bergerak untuk sujud, tetapi kemudian ia teringat semula, apakah perlu ia kembali? Persoalannya, apakah perlu ia kembali bangun? Imam ataupun munfarid terlupa kunut dan terus bergerak untuk sujud, bukan bergerak untuk rukuk, kerana kunut adalah selepas daripada rukuk, dia terus sujud. Kita lihat beberapa masalah. Sekiranya ia sudah meletakkan kesemua anggota sujud, iaitu ada 7: dahi, tapak tangan kanan, tapak tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, perut jari kaki kanan, perut jari kaki kiri. Ada 7. Dalam 7 ini hanya 1 tak boleh berlapik. Jadi yang sembahyang pakai mask tu hati-hati. Tutup hidung okey lagi. Sunat dalam mazhab Asy-Syafi'i, hidung ni tak wajib, tapi sunat kena lantai. Tapi ni bab darurat ni lain ceritalah. Ada orang sembahyang ni buka gini. Ada itu hari satu cerita, tak tahu wallahu alam sahih ke tidak sahih, ada yang semput tengah sujud. Tutup gini kan. Rapat sangat dia pakai yang tahap tu, wallahu alam tak ada lubang tu kan. Ada yang pakai warna dah tak rupa warna biru dah. Pasal daripada bulan 3 PKP tak tukar-tukar. Dah macam-macam virus dah. Jadi tuan-tuan, kalau mana boleh ditukar-tukarlah. Ada yang boleh dibasuh-basuh. Jadi kalau rasa semput, buka lah. Saya sendiri kadang-kadang semput tu pakai. Tu sujud kan. Jadi kita buka. Jadi yang tak boleh berlapik hanyalah dahi. Jangan sampai emas tu tutup kat dahi pula. Tak sah sujud. Tak sah. Dahi tak boleh berlapik. Adapun lapik yang boleh ialah lapik yang tidak ikut pergerakan. Contoh, tuan-tuan letak emas ni dekat atas tempat sujud. Allahu Akbar, sujud. Bangun, dia ikut tak? Tak ikut. Maka boleh, tak ada masalah. Letak ridak. Allahu Akbar, sujud. Tapi kalau kita bangun dia tak ikut, maka lapik yang tidak mengikuti pergerakan, maka sah sujudnya walaupun berlapik dahi.
Adapun songkok tak boleh. Kalau mana songkok kita ikut gerakan, ekor serban tertutup, kena hati-hati. Kalau kita sembahyang, ada orang sembahyang gini, sujud, tak sah. Sebab apa? Songkok ikut pergerakan. Begitu juga emas, kalau tuan-tuan pakai tertutup kat dahi, maka sujud tak sah dahi. Adapun yang lain semula berlapik, sujud, ni tangan tertutup dengan jubah, bajunya labuh, tertutup, sah. Lutut, lutut mesti tutup lah. Tak tutup, tak sah pula. Takkan sembahyang dengan seluar pendek pula kan. Jadi perut, jari pun, kaki tertutup dengan kain pelekat. Adakah sah juga? Yang tak boleh berlapik hanyalah dahi. Adapun tuan-tuan punya hidung tertutup dengan mas, sujud tak ada masalah. Sebab dia bukan satu perkara, bukan daripada rukun, hanya sunat dalam mazhab Syafi'i menyentuh hidung. Adapun tertutup kan, ini kan ada orang sekarang, kalau kita emas ni macam-macam lesen kan. Zaman sekarang ada yang pakai kat bawah, ada yang separuh, ada yang tutup hidung. Macam-macam lesen. Tak kisahlah apa gaya sekalipun, sebab dia salah satu daripada SOP. Tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tadi dia dah meletakkan kesemua 7 anggota sujud tu. Maka kata ulama, janganlah ia kembali berdiri. Jika ia kembali secara sedar ataupun sedar dan dia tahu haram perbuatan itu, maka batal. Orang yang bangun ni ada dua keadaan. Sama ada dia tahu ataupun dia terlupa. Kalau dia tahu, ini haram ni, tak boleh ni. Sama ada dia jahil, bukan dia tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu yang perbuatan itu salah. Dah sujud ni, aku tadi belum baca doa kunut. Lalu dia bangun dalam dua keadaan. Sama ada terlupa ataupun jahil. Tapi orang Melayu marah macam cakap jahil. Cakap kita tukar kepada tak tahu. Kau ni jahil betul. Marah. Maka kita tukar kepada dia tak tahu. Tak tahu. Dah sujud ni letak 7. Maka tak boleh bangun. Haram hukumnya. Dan akan batal solatnya. Kalau tahu. Kalau jahil. Kalau dia tahu. Kalau dia tak tahu, tak ada masalah. Berhujahkan kaedah yang sama dengan masalah duduk tasyahud awal, iaitu kaedahnya berbunyi al-wajibu la yutraku illa liwajib. Tapi sekiranya ia kembali berdiri secara tidak sedar, bangun tak sedar, dia terlupa, ataupun jahil yang dia ini tidak tahu haram perbuatan itu, maka solatnya tidak batal. Dah sujud ni, aku tadi belum baca doa kunut, lalu dia bangun baca doa kunut semula. Dia bangun sebab apa? Kalau sebab terlupa ataupun sebab dia tak tahu, iaitu jahil, maka sah solatnya, tidak batal, iaitu dia tak sedar, lupa. Sah ke tak sah? Sah ke boleh bangun ke tak boleh bangun? Kalau ada orang macam tu, dah sujud ni, boleh bangun ke tak boleh bangun? Itu tahu ke tak tahu? Itu namanya jahil. Dia tak tahu. Ataupun dah sujud, terus bangun balik. Itu tidak sedar. Maka solatnya tidak batal. Tapi wajib ia kembali sujud sejurus selepas ia sedar ataupun mengetahui hukum haram perbuatan itu. Tadi tak tahu, tadi tak sedar, dah sujud, dia ingat dia belum baca doa kunut, lalu dia bangun semula. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau sembahyang seorang ataupun sembahyang berjemaah, Allahumma hdina fi man hadait, imam dah sujud dah. Ni belakang ada sini 1/3 berapa ratus orang? Berapa ramai boleh muat? 100. Katalah 100 kan. Contoh 100 orang, imam, masuk imam 101. Imam dah sujud, solat subuh. Bangun, imam pun tak tahu, imam terlupa. Lalu imam pun bangun, Allahu akbar, Allahumma hdina fi man hadait. Yang 100 orang tadi semua ikut. Ikut juga. Sebab sama ada tidak sedar ataupun jahil. Orang bangun, aku pun bangun jugalah. Dia pun tak tahu. Kan? Lalu dia pun bangun. Tiba-tiba tengah bangun, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Tengah baca ni, tiba-tiba teringat, ustaz kata kalau mana dah sedar
Ustaz kata tak boleh bangun. Kalau dah sujud sempurna 7 anggota tadi, maka tak boleh bangun. Apa nak buat? Dalam hal ini kata ulama, wajib bagi dia untuk turun semula. Allah Akbar. Imam pun turun. Makmum apa nak buat? Ikut juga turun. Makmum pun pelik. Apa ni kejap bangun kejap turun. Lepas ni jangan pelik. Kalau dah sempurna 7 anggota, maka janganlah kamu bangun semula, kata ulama, untuk melakukan. Sedangkan kerana apa? Perbuatan doa kunut itu adalah sunat, yang wajibnya ialah sujud. Sebab tu ada orang kadang-kadang imam terlupa ni, Allahu Akbar, dia dah sujud sembahyang fardu subuh. Yang belakang subhanallah, tak payah subhanallah. Lepas ni kalau solat fardu subuh dah sujud dah, lalu kat belakang ada subhanallah, abaikan ni, yang lain tak payah. Ini kalau ramai subhanallah kan, pelik juga. Perkara tu adalah perkara sunat, nanti tampal dengan sujud as-sahwi. Kalau terlupa perkara wajib, barulah dituntut kepada kita untuk tasbih tadi. Lafaz ada tasbih, tasfiq macam mana perempuan tepuk tangan. Tuan-tuan sembahyang dengan orang rumah, tuan-tuan terlupa, perempuan macam nak tegur? Tasfiq, tepuk tangan. Sebab zaman Nabi haram hukumnya tuan-tuan tepuk perut tangan bertemu perut tangan. Sembahyang haram hukumnya. Maka kalau nak tepuk gini, sahabat pernah juga tepuk, lalu kata Nabi, yang tepuk itu adalah untuk wanita. Jadi kalau ingatkan orang rumah sembahyang, kalau berjemaah, suami dengan isteri, suaminya terlupa, isteri nak tegur macam mana ni, maka tasfiq, tepuk ini, tepuk sedih. Suami pun dengar, toleh lah, boleh, tak ada masalah. Ini kadang-kadang deka-deka, apa aku lupa ni, tak payah teka-teka. Jadi contoh tertinggal perkara wajib, patutnya tahiyat akhir, solat fardu maghrib rakaat ketiga, tahiyat akhir, tapi imam bangun rakaat keempat, Allahu Akbar. Apa tuan-tuan nak ikut, nak buat ketika itu? Duduk ke berdiri? Duduk tahiyat akhir, baru ucap subhanallah. Lalu imam nak buat apa? Imam tulis belakang, oh aku terlupa, aku tertambah rakaat. Janganlah tuan-tuan ikut bangun, ada tempat ni imam bangun rakaat keempat, sembahyang maghrib 3 rakaat, tapi bangun rakaat keempat, makmum pun ikut bangun keempat. Lalu dia ucap subhanallah, imam pun tulis, apa kesalahan aku? Apa kesalahan aku? Dia pun tak tahu. Jadi hendaklah kita buat perbuatan rukun yang ketika itu yang dituntut. Kalau mana dah tahiyat akhir, tuan-tuan pun bangun juga, tuan-tuan dah sedar ni 3 rakaat, tapi tetap nak bangun ikut 4 rakaat. Tak apalah, 3 rakaat aja dah besar pahalanya. Kalau sembahyang maghrib 4 rakaat lagi besar. Ini pun tak tahu, tak boleh. Maka haram hukumnya batal solat kalau sengaja-sengaja tambah rakaat. Yang tambah rakaat ni kalau terlupa lah. Tapi mustahil kalau 100 orang semua lupa, mustahil. Jadi kita ini diajarkan oleh alim ulama, kalau mana terlupa lah 3 ke 4 ni contoh kalau sembahyang bersendirian. Sembahyang berjemaah ni jarang terlupa. Kalau terlupa ada yang mengingatkan. Pernahlah satu tempat kan, terlupa ni, subhanallah. Jadi orang semua pelik, rupanya yang tegur subhanallah yang terlupa. Jadi kalau nak tegur, pastikan ingat dulu dia pun sedar dalam keadaan itu. Dia pun sembahyang tak khusyuk kan, rupanya dia tegur subhanallah, rupanya dia yang terlupa. Masalah juga kalau macam tu. Jadi kalau mana terlupa, hendaklah kita ambil yang sedikit. Tuan-tuan, 3 ke 3 ini sembahyang maghrib ni, 3 ke 2, hendaklah tuan-tuan fikir yang tuan-tuan sedang solat 2 rakaat, maka tambah lagi 1 rakaat, nanti tampal dengan sujud as-sahwi. Ini kalau sembahyang bersendirian, tak ada siapa nak tegur. 2 ke 3? 2, maka tambah 1 lagi. Nanti dah 3, teringat lagi. Ini masalah ni kalau sembahyang asyik terlupa je, sampai sembahyang maghrib sampai 6 rakaat je. Semasa kita nak menegur imam ni, ya, saya pernah dengar kita tak boleh niat menegur. Ya, betul. Niat dia punya niat yang itu dia sebutkan tak boleh niat menegur. Adapun kita ialah lafaz
tasbih subhanallah, iaitu memperingatkan kesalahan ketika itu. Kalau nak niat tegur tu memang tak boleh. Kalau memang niat kita untuk tegur kan. Ya, memperbetulkan. Niat kita untuk tegur, tetapi kalau kita sebut tasbih, Ya. dengan niat kita untuk tegur boleh. Ya, itu masalahnya. Dia dalam perbahasan tu, dia niat tu kan. Ada orang kata tak boleh niat nak menegur. Ya, memang betul. Maka dalam keadaan itu niat kita mestilah untuk memperbetulkan rukun yang ada ketika itu. Bukan kita nak menegur kesalahan imam, tak boleh. Maka yang betul ialah yang Haji maksudkan tadi ialah hendaklah kita memperbetul niat. Waktu itu kesalahan, maka kalau aku tak memperbetulkan kesalahan ini, maka batal semuanya. Batal. Jadi tasbih subhanallah memperbetulkan. Memperbetulkan. Begitu juga nak sujud sahwi. Tuan-tuan mesti tahu yang tuan-tuan nak sujud sahwi. Yang sujud sahwi terlupa. Fil alamina innaka hamidum majid. Lalu nak buat apa? Nak sujud sahwi kan? Itulah lintasan niat. Mesti tuan-tuan tahu yang tuan-tuan nak sujud sahwi. Boleh tak? Kau buat apa tadi tu? Pun tak tahu kau buat apa. Masalah menambah rukun dalam hal itu. Hendaklah kita tahu yang kita ini sujud as-sahwi. Jadi tadi niat bukan untuk menegur. Sekiranya ia baru meletakkan dahi, iaitu satu rukun sahaja, ataupun sebahagian daripada mana-mana anggota, belum 7 rukun lagi, rukun sujud tadi, belum ke-7-7-nya, maka ia harus, ini boleh kembali berdiri untuk membaca doa kunut. Itu pendapat kedua. Harus. Kita sujud mana dulu letak? Dahi dulu ke? Lutut dulu ke? Tangan dulu? Dia ada beza mazhab. Lutut dengan tangan ni beza. Tak kisahlah tuan-tuan letak mana dahulu pun, janji belum 7-7 harus hukumnya untuk bangun semula untuk doa kunut. Nanti kita akan sebut had intisab. Apakah ia disunatkan melakukan sujud sahwi? Iaitu jawapannya bergantung kepada masalah. Masalah yang pertama ialah sekiranya semasa mula bergerak berpatah balik untuk kunut tadi ia sudah hampir kepada had rukuk ataupun lebih, maka ia disunatkan melakukan sujud sahwi. Rukuk kan gini kan? Ataupun hampir dalam rukuk macam Allah. Kalau dah sampai had tu, tiba-tiba tuan-tuan teringat, boleh tak bangun balik? Boleh. Itu nama had intisab, maka boleh. Tapi kalau mana dah dah sampai had rukuk, nanti dituntut untuk sujud as-sahwi. Boleh sujud as-sahwi. Tapi kalau baru sikit Allah macam kan belum lagi kan, maka tak perlu untuk sujud as-sahwi. Tak sujud sahwi sah tak? Sah juga. Sekiranya semasa mula bergerak berpatah balik ia masih dekat dengan had intisab atau bersamaan hampir kepada had berdiri dan had rukuk, maka ia tidak disunatkan sujud sahwi. Ini saya maksudkan tadi, baru sikit. Had intisab tadi sampai rukuk tu. Adapun makmum jika imam meninggalkan kunut, maka hukumnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan, iaitu seperti mana tajuk sebelum ini, imam meninggalkan perkara-perkara sunat. Sekiranya imam kembali berdiri untuk melakukan kunut sesudah beliau meletakkan kesemua anggota sujud ke tempat sujud, maka janganlah makmum mengikutinya. Makmum diberi 2 pilihan. Imam dah kembali berdiri untuk melakukan kunut sesudah sujud, dah sujud sempurna dah, imam bangun, makmum mesti berdiri lagi ni. Sebab itulah kita ini ada 3 peringkat pergerakan imam. Ada orang Allahu Akbar baru dia gerak, dia Allahu Akbar. Ada orang bergerak separuh, Allahu Akbar, betul. Sebenarnya yang paling afdal ialah pergerakan itu sama dengan takbiratul intiqal. Yang tuan-tuan bergerak tu namanya takbiratul intiqal. Yang mula-mula sembahyang tu takbiratul ihram. Yang pergerakan Allahu Akbar, kalau panjanglah bunyi Allahu Akbar.
Daripada pergerakan kita daripada berdiri nak ke sujud itu kan panjang. Maka panjang juga Allahu Akbar. Bukan dah gerak baru Allahu Akbar, boleh juga. Tapi yang afdal ialah kalau panjang pergerakan, panjanglah dia punya takbiratul intiqal. Sebab itu kita ini makmum yang paling afdal ialah bergerak selepas imam sempurna rukunnya. Allahu Akbar, baru kita gerak. Bukannya ikut-ikut serentak. Tapi kalau mana ikut imam lambat sedikit pun sah juga. Cuma afdalnya ialah bar tu, sampai bar. Baru kita. Begitu juga macam beri salam kan. Imam afdalnya imam beri salam sebelah kiri dulu, baru kita beri salam. Afdal. Tapi kalau imam yang pertama pun, kalau tonton dengan kat YouTube ada yang ceramah kata patutnya makmum mesti beri salam selepas salam pertama imam. Sebenarnya dalam mazhab Asy-Syafi'i sunat makmum memberi salam selepas salam kedua imam. Nak beri salam dulu ke toleh dulu baru beri salam. Kalau yang kita ambil daripada Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Tonton toleh itu ialah waktu warahmatullah. Adapun kalau Assalamualaikum warahmatullah sah juga. Tapi kalau yang paling mirip dengan kesamaan apa yang Nabi lakukan ialah, yang para habaib ajarkan ialah Assalamualaikum warahmatullah. Warah kita tulis Assalamualaikum warahmatullah. Buat jari ni pun kan macam-macam kan. Ada yang gini, ada yang tinggi betul. Tuan-tuan, yang diajarkan oleh para habaib, ibu jari ni. Ni. Ibu jari ambil separuh daripada jari telunjuk. Lepas ni buat macam ni. Ambil separuh. Asyhadu an waktu tahiyat pun letak ni, turun dulu kan. Buat gini. Nampak Asyhadu an la ilaha illallah, angkat sedikit. Bukan yang angkat tinggi. Angkat tinggi pun tak batal solat. Tapi kenapa kita tundukkan sedikit? Kerana rasa rendah diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada yang buat gini. Sebenarnya dia rendah kan. Kalau kita ambil daripada para habaib buat macam ni. Tidak terlampau bengkok, tapi dia tegak pun tidak. Macam bengkok sedikit, turun sedikit. Ini separuh ibu jari ni, letak separuh. Lepas ni buat macam ni. Dan selari dengan lutut, tak terlebih. Lebih pun tak batal. Dulu orang tua-tua dahulu kata kalau lebih nanti ke akhirat dia potong jadi. Itu pendapat saja. Ada orang tua kata. Yang sebelah ni pun, yang sebelah kiri dirapatkan semua jari jemari dan tidak lebih daripada lutut juga. Kadang-kadang kita ada gini, ada kat tepi kan, ada kat belakang. Cuba selarikan kan. Sujud, tonton letak tangan ialah sama level dengan bahu. Kadang-kadang ada yang gini sangat sampai terkena telinga orang sebelah kan. Sekarang taklah tengah jarak kan. Jadi tuan-tuan, letak ni Nabi meletakkan tangan ini selari dengan bahu. Dan juga lutut selari. Tak terlampau kangkang. Ada kadang-kadang sujud kangkang. Kalau yang belakang itu, tapak kaki itu ketika sujud, sunat dalam mazhab Asy-Syafi'i direnggangkan. Kalau tuan-tuan nampak ada kat Google tu, dia buat pangkah, itu salah tu. Yang betul ialah mazhab Asy-Syafi'i sunat kita renggangkan tapak kaki. Renggang, tak payah buka besar sangat. Kalau tak nampak kelepit paha, tak membatalkan solat, tidak dikira sebagai aurat. Direnggangkan. Mulai hari ini kita sujud, kita renggangkan kaki, menunjukkan kita ini meraihkan mazhab Asy-Syafi'i. Ada tempat, ada orang kadang kalau cantum, kalau nampak ustaz tercantum kaki, baikkanlah. Yang penting kita dah tahu yang afdalnya, sunatnya ialah merenggangkan kaki itu. Tidak terlampau besar, sedang-sedang. Selari. Kita punya lutut pun semua kan. Hati-hati waktu bangun. Jangan gini kan. Waktu duduk, ada orang waktu duduk tahiyat akhir tu afdal sebenarnya dilipatkan semua jari. Tapi ada orang tak boleh. Dapat sikit pun jadilah. Jangan sampai tak lipat langsung waktu sujud. Seterusnya, tadi kembali pada dua masalah. Kalau mana imam dah sujud, dah sempurna, tiba-tiba dia bangun. Yang pertama, apa makmum nak buat? Menanti imam dalam sujudnya itu. Tuan-tuan dah bangun sujud, Allahu Akbar, imam dah sujud, tuan-tuan pun ikut sujud. Tiba-tiba imam bangun. Apa tuan-tuan nak buat? Pilihan pertama, tuan-tuan stay saja
sampai imam habis baca iftitah. Kita anggap imam tak tahu. Dah cakap subhanallah dah, dia pun tak tahu juga. Jadi tuan-tuan tunggu. Langkah pertama. Langkah kedua ialah tuan-tuan berniat mufaraqah. Mufaraqah. Langkah kedua ialah mufaraqah. Ya Allah, aku mufaraqah, keluar daripada imam dan menyelesaikan solatnya sendiri. Inilah yang lebih utama kerana sebab-sebabnya apa? Itu yang paling dituntut. Kaedah pertama tadi, tunggu stay. Kaedah yang paling afdal diajarkan oleh alim ulama ialah tuan-tuan dituntut untuk mufaraqah. Bagus. Yang paling dituntut adalah untuk mufaraqah, keluar terus daripada imam. Dapat tak fadilah jemaah? Dapat juga, pasal kita memang solat berjamaah. Sekiranya imam itu kembali dengan sengaja dan tahu hukum haram perbuatan itu, maka batallah solat imam itu. Dia dah tahu dah, tak boleh. Tak apalah, aku nak buat juga. Ustaz tu cakap ya tak batal. Aku tak percaya. Lalu dia pun bangun. Batal solat imam. Dah sujud sempurna dah. Tadi kan kita sebutkan kalau mana baru satu rukun sujud atau dua belum sempurna kan, boleh bangun, harus hukumnya. Tapi kalau mana dah sempurna 7 anggota, maka haram hukumnya dia bangun. Kalau mana dia sengaja dan dia tahu, maka batal solatnya. Yang keduanya, sekiranya imam itu kembali kerana terlupa ataupun kerana jahil mengenai haram hukum perbuatan itu, bangun tu haram, dia tak tahu dan dia terlupa, maka makmum tetap tidak harus mengikutinya. Alam, kan kita dah sujud dengan imam bangun, Allah Akbar, rasanya imam ni terlupa kot, tak apalah, boleh ikut. Salah, maka tetap tidak harus, makmum tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Tapi kalau tak tahu, lain ceritalah. Kan macam kita sebutkan tadi, ada orang boleh bangun ke tak boleh bangun ni? Orang lain semua bangun, aku pun bangun. Siap dia angkat kepala kejap, tengok orang bangun, aku pun bangun. Masalah. Anggota sujud tak boleh angkat, kadang-kadang minta maaf cakaplah bangun. Kecuali tuan-tuan sujud, tiba-tiba dekat tempat sujud, dekat dahi ada paku, ada batu kecil kan, sakit. Jangan tonyoh je kan. Boleh, harus hukumnya tuan-tuan angkat. Angkat, tepikan. Boleh untuk sujud. Tapi kalau sengaja angkat, ni masalah. Kadang-kadang tengah sujud ni angkat belakang baru kan, angkat kaki silang. Sujud ni, tengah sujud ni, tak sabar untuk tahiyat akhir, disilangkan dulu dia punya kaki tu. Tengah sujud, tak payah, nanti nak duduk baru silang kaki. Ini kan biasa ni, tengah sujud ni disilangkan dia punya kaki belakang ni. Nanti dulu, rukun sujud tu mesti tu. Jangan disilangkan dulu. Nak bangun Allah Akbar baru dia silangkan. Kerana tak sabar, disilangkan. Sekiranya makmum meninggalkan kunut dengan terus sujud sedangkan imam melakukannya, maka masalah ini perlu perincian. Yang pertamanya, jika ditinggalkan secara terlupa, maka sujudnya itu tidak dikira dan wajib ia kembali berdiri mengikut imam. Kerana apa? Jika ia tidak kembali padahal ia tahu haram perbuatan itu dan ia sengaja melakukannya, maka batallah solatnya itu. Yang keduanya apa? Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka sunat baginya kembali berdiri mengikut imam. Doa kunut, doa kunut yang ditulis oleh alim ulama. Ada zaman Nabi ada banyak kunut. Kunut Sayyidina Umar, kunut cucu Nabi pun ada. Kita lihat penyusun Al-Majmu'. Lafaz kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Ini kadang-kadang orang terbalik-balik. Wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sampai itu baru alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini lafaz kunut ada 8 yang kita baca panjang tu campur dengan lafaz sana, iaitu lafaz pujian. Kunut boleh tak campur kunut nazilah sikit sembahyang subuh dengan baca, kita raikan ni dulu, baca doa kunut ni, kemudian kalau nak baca kunut nazilah sambung dengan ni, boleh juga. Tadi Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku hidayah bersama. Wa afini fi man afait, sama orang yang telah engkau beri hidayah. Wa tawallani
wa tawallani fi man tawallait, dan sejahterakanlah aku bersama, wa barik li fi ma a'tait, sama orang yang telah engkau sejahterakan. Ini doa. Wa qini syarra ma qadait, dan berkatilah aku pada segala yang telah engkau kurniakan, dan lindungilah aku dari bencana yang engkau takdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, engkaulah yang mentakdirkan segalanya dan tidaklah engkau yang ditakdirkan. Wa innahu la yadhillu man walait, warkan. Kadang-kadang kita tak pernah kita baca doa kunut ni bukan sebab kita baca, sebab kita hari-hari dengar lalu kita hafal. Sekali-sekala tuan-tuan buka Google doa kunut, baca. Oh, 2 harakat. Kadang-kadang alaik, adait pun terbalik-balik. Yang alaik dia 2 je. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Yang ke-8 iaitu maha mulia engkau wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Doa kunut. Itu ada hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala, daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, telah mengajarku beberapa kalimah yang aku ucapkannya tatkala solat witir, iaitu solat witir baca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Yang tuan-tuan baca itu ialah kunut yang diajarkan oleh Sayyidina Al-Hasan, iaitu anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lalu dapat daripada mana? Dapat daripada Nabi. Dia banyak dia punya kunut. Yang kita baca tu ialah yang inilah dalam hadis. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang kita tambah belakang tu apa? Tu ialah lafaz sana, lafaz pujian. Setelah membawa dalil-dalil yang lain mengenai kunut dan pensyariatannya, maka Al-Imam Nawawi mengatakan, iaitu Al-Baihaqi juga berkata, hadis-hadis ini semuanya menjadi dalil apa yang ditunjukkan mengenai doa ini adalah juga berlaku untuk kunut solat subuh dan kunut witir. Betul ada orang kata kunut bid'ah. Ada hadisnya apa? Benar kan? Ada kat negeri-negeri yang tak nak kunut, dia kata bid'ah kan. Jadi kita mazhab Syafi'i mengamalkan dengan hadis ini. 8 kalimah ini sahajalah yang telah dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni. Namun demikian sekiranya ditambah dengan kalimah wala ya'izzu man adait, ada kita dah, yang bermaksud dan tidak akan mulia orang yang telah engkau hinakan, menjadi kalimah ke-8 falakal hamdu ala ma qadait, yang bermaksud maka dengan itu segala puji bagimu ya Allah atas apa yang engkau tetapkan, menjadi kalimah ke-10 manakala wa astaghfiruka, kalau imam wa nastaghfiruka, wa atubu ilaik, aku memohon ampun dan aku bertaubat kepadamu, menjadi kalimah ke-11, maka penambahan kalimah itu semua tidak ada salah. Tadi dalam hadis kita sebutkan sampai tabarakta rabbana wa ta'alait. Lepas ni jangan ada pula kata dalam hadis sebut sampai 8 je, kenapa kau tambah sampai sampai 11 lafaz ni? Yang kita bacakan sampai 11 kan? Ada yang panjang-panjang lagi kan? Jangan kata bid'ah. Itu ialah kata Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ni orang ulama hebat. Jadi ada orang kata dia nak ikut hadis, dia tak nak ikut ulama. Ni masalah. Imam Nawawi ni belajar daripada mana? Terus menerus juga sampai Nabi. Tak salah hukumnya, maka boleh, tak payah gaduh-gaduh. Kita kunut yang asas ni 8, tapi kita ada penambahan, tak ada masalah. Cuma berlaku perselisihan pendapat. Kita kadang-kadang baca separuh saja kuat, betul. Kalau ikut pendapat yang paling asah, paling kukuh, paling kuat, ialah imam hendaklah membaca kuat sampai habis.
Biasa kan kita separuh sebelahan kan? Boleh juga. Tapi afdalnya ialah kuat sampai habis. Dah bunyi dah kan? Ini dah bukan setengah jam ni. Belum? Oh salah. Okey boleh. Jadi afdal baca kuat sampai habis. Tak ada masalah. Dan kita ini boleh juga. Allahumma hadina fi man hadait. Apa kita nak buat? Kita biasa buat tu. Amin boleh. Nak ashhad pun boleh. Aku bersaksi. Nak diam pun boleh. Biasa kita kat sini dah sepakat semua. Biasa memang dekat Nusantara memang majoriti kita amin, amin, amin. Imam baca salam pun amin juga. Padahal imam tu Allahumma hdini fi man hadait. Dia doa untuk dia seorang. Tonton amin. Imam buat sorangan. Kalau ramai tukar dengan lafaz jamak. Nak doa seorang-seorang nak guna Allahumma hdina pun boleh juga. Tak ada masalah. Jadi sebab tu imam dituntut kita ini kalau sebagai imam baca yang jelas, yang dengar oleh makmum. Jadi makmum amin. Kalau lepas ni kalau tuan-tuan dengar orang sembahyang subuh Allahumma hdina fi man hadait ashhad, tak salah pun. Okey, memang boleh. Aku bersaksi. Ataupun dia diam. Kenapa diajarkan oleh alim ulama pendapat yang asah yang hujung dia tu, pertengahan dia itu afdal baca kuat sampai habis. Supaya apa? Kalau mana makmum itu sifatnya untuk mengikuti bacaan imam. Boleh mengikut. Kan kita ikut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kan kita ikut. Kalau mana makmum tak dengar bacaan imam, adakah dia mengikut? Tidak. Maknanya dia baca sebab dia tahu, bukan sebab dia ikut. Jadi afdalnya ialah baca kuat sampai habis. Kod-kod kat belakang ada yang belum hafal, maka dia boleh sahaja mengikut. Syekh Abu Hamid dan ulama-ulama lain mengatakan tambahan ini dianggap sebagai hasan, iaitu elok. Ini lebih-lebih lagi kerana kalimah wala ya'izzu man adait sememangnya terdapat di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi Anil Hasan awil Husain ibn Ali qal allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil qunut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhir ayat. Lalu ditambah wala ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait riwayat Al-Baihaqi. Tambah. Ada. Tadi kata tak ada dalam hadis, rupanya ada hadis dia. Banyak. Contohnya Al-Imam Bukhari hafal sampai 1.6 juta hadis. Hebat tu. Sebab tu kita tak boleh memperkecilkan alim ulama ni. Juta hafal hadis. Kita berapa juta hadis? Di sini ada kelas hadis tak? Ada? Ada ustaz ngajar hadis? Berapa tahun dah belajar hadis? Berapa hadis kita hafal? Satu pun tak hafal kadang-kadang kan. Budak sekolah pasti itu lagi banyak hafal hadis kan. Sekolah pasti kan hafal hadis. Jadi kalau boleh hafal, tak dapat sanad, hafal matan sikit-sikit. Hafal yang mudah-mudah. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan makan tangan kiri. Ramai je makan tangan kiri. Ya, paling mudah-mudah. Sesungguhnya syaitan itu makan tangan kiri. Kau kata aku syaitan ke? Tak. Syaitan makan tangan kiri. Kan? La tashrabanna inda qa'iman. Jangan minum berdiri. Itu hadis-hadis sekolah pasti tu. Kan? Yang mudah-mudah tu boleh juga kita amalkan. Yang mudah-mudah lah. Jangan sampai kita ni belajar hadis 10-10 tahun, dekat akhirat kitanya rupanya satu hadis pun kita tak hafal. Masalahnya kalau dah hafal, beramal. Kita ni tahu sahih tak sahih, sahih tak sahih. Kau hadis kau ni sahih tak sahih? Kita tahu sahih tak sahih. Sebenarnya banyak hadis. Sebab tu kalau kita dengar satu ni, jangan terus ucap tak ada dalam hadis. Sampai ulama tu dahulu ada yang hafal 1.6 juta hadis. Sebab tu mungkin ada lagi yang kita tak tahu. Kita yang matan arba'in 40 tu kan, itu pun tak hafal, tak habis, tak faham pun lagi. Matan arba'in yang 40. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Yang terakhir, banyak lagi sebenarnya terakhir untuk malam ni. 11 lafaz di bawah ini kalimah qunut, iaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait.
tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka. Kalau seorang, kalau imam, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lalu kita tambah dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Kau nak itu kan pernah dengar? Bukan Muhammadin nabi, Muhammadinin. Lain maksudnya. Muhammadin nabi lain, Muhammadinin nabiyil ummi. Tu kau nak tambah tu. Pastikan ada Muhammadinin nabiyyin. Itu kalau cerita dia sudut bahasa Arab pula, banyak pula dia punya cerita. Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Boleh kita tambah? Boleh. Siapa yang kata boleh tadi? Al-Imam Nawawi. Lepas ni ada orang nak berhujang, tuan-tuan, apa kau tambah dalam hadis tak ada? Imam Nawawi kata boleh. Engkau siapa pula nak kata tak boleh? Lepas ni ada hujah Imam Nawawi. Adik tuan-tuan rahmati Allah, saya kira cukup sekadar tu. Akhir kata yang baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon teguran dan silap kata. Moga-moga memberi manfaat kepada diri kita semua. Sebelum tidur jangan lupa beristighfar. Kalau boleh bacalah Sayyidul Istighfar, ya Allahumma anta rabbi khalaqtani, itu kan. Nanti kalau tak hafal balik Google. Tengok. Barang siapa yang membacanya pada malam hari dan dia meninggal sebelum pagi, maka insya-Allah surga tempatnya. Barang siapa yang baca di pagi hari Sayyidul Istighfar dan dia meninggal sebelum malam hari, maka syurga tempatnya. Nampak macam mudah? Tak semua orang boleh baca, pendek aja, beradam 5-6 baris saja. Boleh baca. Insya-Allah aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tadi jari tahan meraikan apa yang Nabi ajar.